Bagi penghidap diabetes, keseimbangan nutrisi yang betul merupakan keutamaan bagi mereka. Jadi, formula khusus diabetes seperti Glucerna dapat membantu pengurusan diabetes dan menyediakan pemakanan seimbang untuk mereka yang mengalami diabetes. Itu dia. Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Hai semua, apa khabar diucapkan kepada anda semua penonton-penonton setia TV3, terutama sekali yang menantikan kami Hello Doktor TV3 bersiaran setiap petang 5.30 petang hari Ahad. Salam hujung minggu juga diucapkan kepada anda semua. Kita harapkan yang terbaik pastinya. Hari Ahad, hujan pula tu kan. Pastinya ramai yang sedang berehat, ramai yang sedang bersama dengan keluarga. Apa-apa pun ikuti kami kerana 1 jam ini kita akan berkongsi satu topik yang cukup istimewa buat ibu bapa di luar sana. Dan dalam masa yang kita berkongsi, kita juga ingin anda cakna dengan keadaan semasa di mana sekarang ni adalah musim PKP kan. Apa yang kita tahu sekarang ni disambung lagi. Pastinya ramai yang berasa gusar, sedih, masih lagi memikirkan tentang apa yang akan berlaku. Itu sahaja yang kita boleh lakukan sekarang ni. Mungkin doalah dan juga mengharapkan ada sinar untuk kita semua. Pastinya topik kita pada hari ini cukup sesuai kerana keadaan yang banyak masa dihabiskan di rumah ini melibatkan banyak juga kemalangan, kecederaan yang boleh berlaku dalam kalangan anak-anak kita. Selamatkah anak-anak kita di rumah? Itu dia. Jadi, kita nak anda semua kongsikan nanti pengalaman dan sebagainya. Sebelum tu, kita nak kongsikan dahulu. Seperti biasa, statistik COVID-19, kes harian yang berlaku. Ini dia, taburan kes mengikut negeri seperti mana yang anda dapat saksikan. Menyedihkan apabila setiap kali kita melihat statistik yang tertinggi masih lagi kekal berada di Selangor. 2,212 kes di Selangor sahaja. Di Kuala Lumpur, saksikan 628 kes. Jumlah kes baharu keseluruhan mencatatkan 5,586 kes. Kita tarik nafas lega selepas berkongsi, tetapi dalam itu kerisauan yang melanda diri kita kan. Walaupun kita dah menjalani beberapa minggu PKP masih lagi tak turun, tapi apa-apa pun kita teruskan sahaja untuk kuat, terus menjaga diri, bukan takut dan yang lain-lain, kita takut diri kita sendiri untuk dijangkiti COVID-19. Baik, sekali lagi kita nak kongsikan bersama dengan anda semua. Topik kita pada hari ini sesuai untuk ibu bapa di luar sana. Selamatkah anak-anak anda di rumah? Jadi kita nak anda kongsikan pengalaman maupun ada apa-apa soalan yang ingin dikongsikan bersama dengan kita, penonton-penonton Hello Doktor dan juga pakar nanti boleh kongsikan di Facebook kami, Hello Doktor TV3. Facebook baru tu, jangan lupa untuk tekan like, on the notification button kat sebelah tu untuk anda tahu kita punya perkembangan dan juga topik-topik yang kita akan bawakan dari minggu ke minggu. Selain daripada itu, Instagram kita TV3 Malaysia dan juga ada nombor telefon di situ juga 0377261603. Simpan dahulu. Kalau ada masa, kita boleh buka talian untuk anda kongsikan pengalaman anda berkaitan dengan topik kita pada hari ini. Baiklah, sebelum kita mulakan topik kita pada hari ini, kita nak anda saksikan dahulu. Kita sempat kompilasikan kes-kes kemalangan yang berlaku di rumah melibatkan pelbagai situasi kecemasan. Ayo, sama-sama kita saksikan. Berikut antara kes kemalangan di rumah yang membabitkan kanak-kanak. Dalam tragedi yang berlaku di Pulau Pinang pada awal Jun lalu, seorang kanak-kanak berusia 6 tahun maut dipercayai akibat sesak nafas setelah terperangkap di dalam rumahnya yang terbakar. Ketika kejadian, mangsa sedang tidur di ruang tamu bersama adiknya, sementara ibu bapanya keluar untuk membeli barangan keperluan harian dan membawa adik bongsunya yang berusia setahun. Juga di Pulau Pinang, seorang kanak-kanak berusia setahun 5 bulan maut apabila lemas di dalam besen mandi semasa di bawah jagaan pengasuhnya pada bulan Mac lalu. Wanita berusia 43 tahun itu sedang memandikan mangsa apabila meninggalkannya seketika untuk mengambil tuala. Ketika kembali, kepala mangsa berada di bawah permukaan air dan tidak sedarkan diri. Mangsa yang kritikal meninggal dunia ketika mendapat rawatan di hospital. Pada bulan Mei lalu, seorang bayi berusia 11 bulan maut apabila terjatuh dari tingkat 3 kediaman keluarganya di sebuah program perumahan rakyat PPR di Kuala Lumpur. Siasatan mendapati mangsa dikatakan sedang bermain bersama adik-beradik dan sepupunya di atas katil bahagian atas, bersebelahan dengan tingkap sebelum terjatuh dari tingkap tersebut. Dalam satu kejadian di Jertih, Terengganu, seorang kanak-kanak berusia 2 tahun maut setelah dilanggar oleh kenderaan yang sedang berundur dipandu oleh bapanya. Ketika itu, bapa kanak-kanak terbabit hendak mengalihkan kereta yang diletakkan di luar pagar ke dalam garaj kediaman teres setingkat tersebut.
Mangsa dibawa ke hospital berdekatan namun telah disahkan meninggal dunia akibat cedera parah di kepala. Itu merupakan kejadian-kejadian maupun kes-kes kemalangan yang melibatkan anak-anak sehingga boleh menyebabkan maut. Itu yang kita khawatiri. Kadang-kadang kita tak perasan keadaan itu boleh menyebabkan bahaya dan juga kemalangan yang boleh berlaku. Apatah lagi anak-anak kita melihat keadaan itu semuanya hanyalah lumrah mereka bermain dan bersuka-suka. Kawasan yang mungkin boleh mencetuskan situasi bahaya, mereka tidak dapat melihat. Itu yang fungsi dia, itu yang menjadi cabaran untuk kita sebagai ibu bapa. Jadi sekarang ini kita akan berkongsi, kita akan mengetahui adakah benar sebenarnya kecederaan-kecederaan, kemalangan-kemalangan kes saban hari berlaku. Terus sahaja saya perkenalkan tetamu istimewa kami yang akan bersama dengan kita melalui panggilan video seperti mana yang anda dapat saksikan. Dr. Yap Xiao Ling, pakar pediatrik Perubatan Kecemasan Pediatrik Hospital Tunku Azizah, Hospital Wanita dan Kanak-Kanak Kuala Lumpur. Hai Dr. Yap. Hai, Salam Anin. sejahtera. Sihat ya? Selamat petang. Sihat. Ya, okey Dr. Anin Yap. pun sihat kan? Sihat-sihat. Beginilah. Okey Dr. Yap, terima kasih bersama dengan kami. Hujung minggu pula tu luangkan masa bersama kami dalam Hello Doktor. Dr. Yap, mungkin kita terus sahaja dengan topik kita pada hari ini. Selamatkah anak-anak kita di rumah? Kita buat topik ni kerana nak ibu bapa di luar sana cakna dengan keadaan. Bagaimana dari sudut kekerapan kes-kes yang berlaku di hospital melibatkan kecederaan anak-anak yang berlaku di rumah sendiri? Baiklah, thank you. Terima kasih bagi saya peluang untuk mengongsikan yang tentang topik ini yang sangat-sangat macam di dalam hati saya lah. Okey, so dari segi daripada WHO sudah ada fakta di mana kanak-kanak yang di bawah 5 tahun memang kerap menghadapi kecederaan, terutamanya di rumah. Dan di Malaysia juga ada juga banyak kajian yang telah dibuat di mana 80% daripada kecederaan kanak-kanak yang kurang daripada 5 tahun adalah di dalam rumah. Okay. Jadi itulah yang menyebabkan kita kena lebih peka, terutamanya ibu bapa, untuk make sure rumah tu selamat untuk kanak-kanak. Okay. Dan banyak yang daripada kecederaan ni boleh nampak ialah risiko tu adalah budak-budak ni dijaga oleh seorang kanak-kanak lagi yang biasanya kurang daripada 10 tahun. Ataupun tanpa penyelihaan seperti yang mana yang ditunjukkan kan tadi, yang di mana ada yang ibu tinggalkan anak dia dan kebakaran tu berlaku dan mengakibatkan maut. Jadi sebenarnya ada 3 faktor utama yang menyebabkan kecederaan ini kerap berlaku. Di hospital saya, sebab saya kerja di Jabatan Kecemasan Kanak-Kanak, terutamanya masa PKP ni, kita memang nampak peningkatan dari segi kes-kes kecederaan. Tapi nasib baik kebanyakan lebih kepada yang ringan ataupun yang sederhana. Yang kalau yang serius, kadang-kadang mungkin tidak sampai ke hospital. Dia memang terus pergi ke unit forensik. Itu yang sangat-sangat sedih. Jadi masa PKP ni kita boleh tengok dalam sehari tu mungkin daripada kes yang yang saya kendalikan, 5 hingga 10 kes tu ialah yang kes ringan, mungkin lagi 10 kes adalah yang sederhana, daripada patah tulang kepada kebakaran, kelecuran dan juga luka-luka. Jadi ada banyak juga yang daripada tu. So, apakah faktornya? Kenapa berlakunya kecederaan ni? So saya rasa bagi saya boleh bahagi kepada 3 faktor. Satu, faktor kanak-kanak. Satu lagi dari segi sikap ibu bapa dan juga persekitaran dia. Dari segi kanak-kanak, budak-budak ni mereka tak faham apa tu bahaya, apa tu yang selamat. Dari segi perkembangan, daripada bayi kan dia langsung tak faham apa yang berlaku di persekitaran dia, sehingga mungkin 4-5 tahun di mana dia ada banyak perasaan ingin tahu. Dia nak try, dia nak cuba. Jadi dia tak tahu apa itu bahaya. Kepada ibu bapa buat masa ini, terutamanya di PKP ni, semua bekerja dari rumah. So betul? Sebenarnya masa dia bekerja dekat rumah,
lagi banyak kecederaan bukan sebab sebab dia pun sibuk bekerja dari rumah kan. So dia tak ada masa untuk sebenarnya nak jaga anak. Dan saya rasa masa ini walaupun sebagai seorang doktor kita tak adalah bekerja dari rumah, kita punya tugasan lagi berat daripada masa sebelum PKP, sebelum pandemik. Dan banyak ibu bapa tu dia ada macam rasa macam leka atau tak sedarlah sebenarnya di persekitaran rumah itu ada banyak benda-benda yang bahaya pada budak-budak. Maknanya ini melibatkan kesedaran ibu bapa kan? Ya. Lepas tu yang persekitaran tu maybe kita boleh bincang seterusnya. Ya, betul. Kesedaran ibu bapa juga menjadi satu keutamaan. Doktor, kita ada soalan dari rakan di Facebook kita. Ayo kita saksikan terlebih dahulu. Mizi Farzana, doktor, kalau ada anak kecil, adakah lebih selamat tinggal di rumah teres daripada rumah apartmen? Okey, doktor. Tapi doktor jangan jawab dahulu sebab kita nak rehat sekejap, doktor. Okey, Doktor Yap. Alright, kita nak rehat seketika, kembali selepas ini. Topik akan dibincangkan masih sama dan juga menjawab persoalan rakan kita di Facebook. Bagi saya adalah penting untuk menjaga keselamatan anak-anak di rumah memandangkan mereka banyak menghabiskan masa di rumah. Seperti saya yang mempunyai anak kecil, saya akan memastikan tiada objek-objek kecil dalam capaian anak saya, especially yang 11 bulan tu. Sebab sekarang tengah dalam fasa ambil semua benda nak masuk mulut, jadi toys kakak dia pun saya akan tapis dan akan simpan mainan-mainan yang saiz kecil-kecil tu. Begitu juga dengan objek-objek tajam, saya akan jauhkan dari capaian anak-anak saya. Memastikan keselamatan anak saya di rumah adalah dengan memastikan setiap barang yang saya kira, saya sendiri berpendapat bahawa barang-barang itu bahaya seperti pisau, barang-barang tumpul yang ada potensi untuk maybe akan membahayakan mereka macam chopstick, barang-barang yang to me is hazardous lah. Saya akan jauhkan daripada anak saya. Dan macam kita ada tapungan air ke apa ke, saya akan tutup dan saya akan seal dengan tape supaya takkan boleh anak saya buka sebab banyak kes budak terjatuh dalam baldi apa semua kan. Sebagai ibu, bagi memastikan keselamatan anak-anak saya di rumah, saya akan cuba untuk menjadi peka dan prihatin dengan persediaan rumah. Contohnya, kalau saya ada barang-barang yang tajam, saya akan letakkan di tempat yang tinggi dan sukar untuk diakses oleh anak kecil saya. Mau ubat-ubatan pun sama, saya akan simpan di tempat yang sukar dicapai, takut nanti anak-anak kecil yang tak faham ni akan makan pula ubat-ubat tu. Ya, seiring dengan kita nak anak-anak kita belajar tentang practical life ataupun keadaan kehidupan ini, pastinya keselamatan perlulah diutamakan dari segi berapa umur anak itu dan apakah perkembangannya yang boleh dilakukan. Baik, itu tadi kita kongsikan pendapat ibu-ibu bagaimana mereka memastikan keselamatan masih lagi menjadi keutamaan walaupun mereka berada di rumah, walaupun mereka nak libatkan anak-anak dalam proses perkembangan kehidupan. Sekarang ini kita masih lagi bersama dengan Dr. Yap Xiao Ling, pakar pediatrik dari Hospital Wanita dan Kanak-kanak Kuala Lumpur, bersama dengan kita Dr. Yap. Okey Dr. Yap ya. Dr. Yap, kita kembali nak raikan soalan yang sebentar tadi kita dah kongsikan. Kalau ada anak kecil ni, rumah yang teres ataupun rumah apartmen yang sesuai ataupun lebih selamat kita tinggal. Silakan Dr. Yap. Soalan yang sangat bagus. Sebenarnya bagi saya tak ada beza. Rumah adalah rumah. Rumah adalah untuk sepatutnya untuk budak-budak membesar dengan selamatnya. Kalau di rumah teres, kita pun pernah tengok ada yang macam dari 2 tingkat pun boleh jatuh daripada 2 tingkat juga. So dan walaupun kalau katakan tingkap yang bagi kita orang sebenarnya rendah di rumah teres yang mungkin aras pertama pun boleh juga menyebabkan kecederaan. Jadi sebenarnya tak ada beza. Mungkin di rumah yang macam di apartmen atau kondominium, you kenalah lagi prihatin seperti yang kalau you ada balcony ataupun yang tingkap tu. So adalah tips-tips yang untuk macam mana nak jadikan macam balcony tu selamat atau
ataupun tingkap putus selamat, tapi banyak tak boleh Google dan banyak dalam pasaran juga. Jadi yang tu adalah salah satu tips, tapi bukan kata rumah selepas ni semua orang nak pindah ke rumah teres. Susah pula kan. Ya. Iyalah, betul-betul. Kadang-kadang kita tak perlukan keadaan di mana, tetapi keutamaan keselamatan tu kerana bahaya boleh berlaku di mana-mana, kan doktor? Baiklah Ya, doktor, betul. kita sekejap lagi kita nak meraihkan, kalau mungkin dah bersedia ya Ibu Mangsa? Adakah kita boleh bawakan? Baiklah, Ibu Mangsa, doktor saya akan perkenalkan dahulu dengan penonton-penonton Hello Doktor juga. Puan Adila Adnan merupakan Ibu Mangsa dan juga Amizul Kifli Nawari, bapa kepada Mangsa. Kenapa kita kata Mangsa? Kerana Adinda Michaela, anak mereka berdua ini, ada satu kejadian detik cemas yang berlaku. Kita akan tanya sendiri kepada individu ini. Puan Adila, dengar saya? Ya. Okey, Puan Adila, mungkin boleh kongsikan dahulu kerana ada setengah daripada kita yang sempat membaca posting Puan Adila, tapi ada setengah yang tak tahu apa yang berlaku. Ceritakan dahulu. Betul. Apakah situasi cemas yang berlaku baru-baru ini, Puan Adila? Okey, kejadian tu, okey, pada hari kejadian tu, saya bawa baliklah daripada main dengan anak-anak kat bawah lah, bawa orang jalan-jalan sebab KP kan tak boleh keluar. Okey. Kemudiannya balik tu saya suruh orang tunggu dekat toilet. Okey, tunggu depan toilet lah. Kebiasaannya memang macam tu. Tapi kebetulan hari tu toilet tu pintu dia tak tutup rapi. So orang masuk dulu. Okey, teruskan. Kemudiannya bila dah masuk kemudiannya lepas saya tutup pintu rumah tu, saya tengok orang kebetulan suami saya pun dah balik daripada kerja. Okey, kemudiannya saya dapati orang yang si kecil ni dah tertonggeng kepalanya dekat dalam baldi. Dalam baldi? Dah Dalam baldi tu. Okey. Isi air yang separuh. Dan tertonggeng kat bawah tu. Saya pun terkejut orang dah masuk dulu dah. Daripada saya kan. So bila saya dah masuk tu, saya jerit orang suami saya. Saya angkat anak saya tu dah lembik dah dia. Allahu Akbar. Okey. Masih kecil ni lah. Dia dah lembik. Masa tu memang sekelip Bila dah mata lembik tu saya berlaku? terus. Ya betul, sekelip mata memang. Sebab selalunya memang macam tu. Rutin harian saya tunggu kat depan toilet. Saya kunci rumah dulu. Kemudian saya masuk diorang bersama-sama. Memang saya akan mandikan diorang bersama-sama. Kebetulan hari tu nak jadi kan. Saya pun terkejut lah dengan benda tu. Okey, sebab situasi tu. Ya, saya siap. ambil anak saya. Okey, Saya ambil Encik anak Amirul. saya tu dan kita rawat dia lah. Ya, saya. Okey, Encik Amizul, macam mana keadaan tu? Masa tu Encik Amizul berada di mana? Masa tu saya bawa balik kerja. Okey. Lepas tu waktu kerja mungkin lah Allah tu dia nak suruh saya balik cepat lah kot. Mungkin lah. Lepas saya balik, benda pertama saya buka pintu, saya terus tanya, anak saya mana? Lepas tu wife saya kata ada dekat depan toilet. Saya cakap pergilah pergi tengok anak dulu. Takut apa-apa jadi kan, bahaya kan tinggal budak-budak kan. Masa tu jugalah tiba-tiba dengar suara wife jerit dalam toilet kan. Allah. Bila dia jerit apa semua, itu yang dia terus bawa jumpa saya tu. Masa tu yang ada nampak di dalam saya. toilet anak yang besar daripada Adinda Michaela ni ada juga? Ada juga. Kakak dia pun ada Kakak dia. sekali. Amanda tu. Okey. Allahu Akbar. Okey, inilah kejadian yang berlaku kan bagi mereka yang tak tahu lagi posting tentang Puan Adila. Bagaimana situasi itu berlaku dan bagaimana dengan tindakan yang dilakukan? Perkara pertama sekali yang dilakukan pada ketika itu. Okey, perkara tu suami saya ambil anak tu, dia tonggengkan kepala ke bawah, dia goncang-goncang macam tu. Dan saya masa tu memang na'udzubillah lah, memang saya minta tolong kepada Allah lah. Saya cakap kan, tu panjang umur anak saya. Lepas tu saya tak nangis, saya tak apa. Saya cuba tak nak panik. Dan suami saya bagi cadangan dan kami terdetik nak buat CPR. Sebab selalu lemas mesti buat CPR kan. So suami saya bagi anak tu dekat saya buat CPR. Saya CPR tu bergantung pada pengetahuan tak pernah buat. Tapi cuba baca dekat Facebook, cuba baca dekat Pak Map, cuba baca kat Google. Macam mana cara untuk CPR budak-budak, kanak-kanak, bayi. Macam tu. Saya praktikkan, alhamdulillah masa tu dia muntah air-air tu. Okey, kita berhenti dekat situ sekejap lagi. Kita nak tanya banyak lagi tentang CPR dan bagaimana keadaan sekarang ni kan, Puan Adila. Kita juga bersama dengan Dr. Yap. Doktor,
melihat kepada keadaan ini, doktor dah dengar pula apa yang dikongsikan oleh pasangan ini berkaitan dengan keadaan yang berlaku. Adakah ini antara kecederaan-kecederaan ataupun risiko kemalangan yang sering kali berlaku di rumah, doktor? Ya, betul. So, yang pertama sekali saya nak kata saya dengar pun saya rasa sangat sedih tapi gembiralah Puan Adila ada cuba buat CPR. So, kecederaan ini adalah di antara yang kecederaan yang biasanya kita nampak. Ada yang tidak bernasib baik di mana budak yang masa dia bawa ke hospital sudah tidak bernyawa, tapi ada juga yang ending tu happy, macam memang dapat diselamatkan. Jadi kalau you tengok antara top 5 kecederaan yang biasanya berlaku di dalam rumah-rumah, first ialah jatuh. Sama ada dia jatuh sama paras dengan lantai ataupun dia jatuh dari aras yang tinggi. Dan atas aras yang tinggi untuk macam bayi yang seperti yang Puan Adila dukung tu pun dah cukup tinggi untuk menyebabkan kecederaan parah ataupun yang katakan jatuh dari bangunan tu lah yang lagi yang menakutkan. Kedua ialah kebakaran dan ketiga biasanya akanlah juga macam keracunan dari segi dia telan ubat ataupun bahan-bahan yang di dalam rumah dan juga lemas adalah salah satu yang sering juga kita nampak juga. Baik. Okey, tindakan yang dilakukan oleh Puan Adila dan pasangan adalah CPR. Nanti kita nak minta doktor komen pula bagaimana ilmu CPR ni amat penting supaya diketahui oleh ibu bapa. Tapi sebelum tu doktor, kita ada soalan selebriti yang nak dikongsikan terlebih dahulu. Boleh doktor ya? Boleh. Ayo sama-sama kita saksikan. Hello doktor, saya Tajul. Kalau anak saya terhantuk kepala ketika bermain, apa rawatan awal yang perlu saya buat? Okey, itu dia. Kalau terhantuk doktor, apa tindakan awal yang boleh dilakukan? Okey, terhantuk tu dia ada tahap keseriusan yang berlainan. Ada yang macam kebanyakan budak-budak tu dia biasalah kan, dia lari-lari dia tak nampak apa yang kat depan dia, dinding ke ataupun objek yang lain, dia terhantuk. Biasa yang jenis macam ni dia punya impact tu sangat ringan. Sebenarnya ialah untuk pemerhati di rumah, saya akan beritahu lah apa yang kena buat pemerhatian di rumah. Ada yang kalau katakan jatuh daripada katil, especially untuk bayi yang kecil, katakan baru sahaja dia belajar nak meniarap. Jadi yang tu mungkin dia akan ada kecederaan yang lebih serius ataupun yang kalau ada adik-beradik yang lain yang ada double decker bed tu daripada tangga, daripada yang jatuh bangunan, itu yang akan sangat serius. Yang first sekali kalau ibu bapa nampak anak tu jatuh, first ialah kena make sure tengok anak tu sedar atau tidak sedar. Okey, sekiranya sedar itu adalah tanda yang bagus kan, dan kena tengok ada tak luka ke atau pendarahan yang aktif. Sekiranya ada, dan sebaiknya ada yang peti pertolongan kecemasan di mana seseorang tu boleh gunakan yang pembalut macam gauze untuk hentikan pendarahan dan bawa ke fasiliti kesihatan yang terdekat, sama ada klinik ataupun hospital. Kadang-kadang kalau yang kecederaan yang lebih parah, seseorang tu boleh sama ada hilang kesedaran ataupun dia ada sawan ataupun dia akan ada masalah macam dari segi pernafasan yang sukar ataupun macam tidak bergerak. Okey, disebabkan ada kecederaan yang lain. Jadi yang tu sebenarnya kalau yang ada yang jatuh daripada paras yang tinggi tu, sebaik-baiknya jangan alihkan seseorang tu. Sebab mungkin ada kecederaan dari segi tengkuk kan, leher. Jadi kalau you bergerakkan dia, mungkin kecederaan tu akan lebih serius di mana dia boleh lumpuh ataupun tidak bernafas. Ya, yang tu lebih baik call 999. Sebab dalam 999 ada yang penerima panggilan tu akan guide you apa yang perlu dibuat semasa tu sementara tunggu ambulans datang.
Ya. Okey, itu dia tindakan awal yang boleh kita lakukan ya jika berlaku beberapa kecemasan yang dinyatakan sebentar tadi. Baik doktor dan juga Puan Adila, kita nak rehat seketika. Begitu juga kepada penonton-penonton Hello Doktor, kita nak rehat sekejap, kembali selepas ini. Masih lagi kita bincangkan, selamatkah anak-anak anda di rumah? Masih lagi bersama dengan kami dalam Hello Doktor dan topik yang dibincangkan pada hari ini cukup dekat di hati ibu-ibu di luar sana. Selamatkah anak-anak anda di rumah? Selamat tak sebenarnya anak-anak kita di rumah ni? Kenapa kita bawakan topik ini? Kerana banyak sangat kecederaan, kemalangan yang berlaku bukan sahaja melibatkan luka biasa tetapi boleh menyebabkan maut juga. Sebab tu kita harus cakna dengan keadaan ini. Sekali lagi kita nak kenalkan tetamu kita Dr. Yap dan juga Puan Adila. Puan Adila merupakan ibu mangsa, ada keadaan situasi cemas yang berlaku kalau sempat anda saksikan tadi. Dan bersama dengan Dr. Yap juga pakar pediatrik kita pada hari ini. Dr. Yap, keadaan di mana mungkin situasi cemas ini berlaku. Tapi mungkin kita nak tanya kepada Puan Adila terlebih dahulu sebab tadi kita dah berhenti tentang cerita CPR. Okey. Dr. Yap mungkin boleh kongsikan kerana tindakan awal yang dilakukan oleh Puan Adila sebentar tadi berdasarkan ceritanya CPR yang dilakukan walaupun tidak pernah dilakukan hanyalah tahu melalui pembacaan am sahaja. Adakah itu tindakan yang paling wajar dilakukan ketika itu, Doktor? Ya, saya rasa ya, of course pertama sekali kalau pernah pergi buat latihan CPR itulah paling baik. Sekiranya seseorang tak pernah, saya memang cadangkan dan syorkan seperti yang Puan Adila buat tu, di mana you kena pergi ke macam YouTube, dia ada banyak juga yang ajar macam mana nak buat CPR, terutamanya untuk CPR untuk kanak-kanak yang ataupun bayi. Tapi macam saya kata tadi, bila you call 999, walaupun you tak ada pengetahuan tentang CPR, katakan zero, langsung tak ada. Yang penerima panggilan tu, selain daripada dia hantar ambulans ke tempat kejadian, dia akan beri arahan satu persatu macam mana nak buat CPR melalui telefon. Jadi seseorang yang daripada awam memang boleh buat CPR. Okey, baiklah. Puan Adila juga bersama dengan kita, merupakan ibu bangsa. Tadi kita dah kongsikan. Ada dengar suara Adinda Michaela tadi? Dah sihat dah, Alhamdulillah. Itulah Adinda Michelanya yang berlaku kejadian seperti mana yang dikongsikan tadi. Baik, Puan Adila. Tadi dikongsikan lakukan CPR. Alhamdulillah CPR itu kira dikatakan berjaya apabila ada air dan juga muntah yang keluar. Puan Adila dengar kan? Okey. Lepas itu apa tindakan yang dilakukan sebab kita ni dalam keadaan panik. Kadang-kadang kita tak boleh nak fikir langsung apa yang kita lakukan walaupun kita pernah belajar cara untuk CPR kanak-kanak. Kan? Macam mana masa tu mengawal panik? Betul. Itulah saya cuba untuk usaha tak panik. Saya cuba jangan macam mana saya nak selamatkan anak saya, macam mana saya nak selamatkan anak saya, macam mana. Lepas tu terdetiknya hati kami tu untuk buat CPR tu. Lepas dia buat CPR tu, alhamdulillah lah berjaya dengan 2 jari tu kan. Memang saya belajar pun ikut 2 jari tu je. Lepas tu saya ada nampak posting anak saya muntah. Okey, silakan. Posting tu. Okey, lepas tu saya pam jantung dia semua. Dalam 3 kali dia muntah macam tu. Alhamdulillah okey. Dia bernafas balik. Alhamdulillah. Posting itu diakhiri dengan ini adalah peluang kedua yang diberikan kepada ibu bapa. Kan? Encik Amizul mungkin. Betul. Macam peluang mana? kedua sebab Macam mana? Ini adalah peluang kedua yang diberikan kepada kalian berdua lah untuk amanah yang dijagakan ni kan. Sebelum akhiri kita punya perbincangan ni, mungkin Encik Amizul ada nasihat sendiri. Ini merupakan satu benda yang cukup trauma ya. Betul. ya betul, trauma dan tragis lah bagi keluarga kami yang tak pernah jadi apa-apa macam ni kan. Ialah pengalaman yang paling takutlah, ngerilah bagi saya sebab melibatkan nyawa. Okey. Puan Adila, Encik Amizul, terima kasih banyak-banyak diucapkan berkongsi dengan kita pengalaman dan juga detik cemas kan untuk renungan bersama. Terima kasih. Jaga diri kalian juga. Okey, sama-sama. Okey, Assalamualaikum. Itu dia Encik Puan Adila dan juga Encik Amizul Kifli berkongsi dengan kita antara detik cemas yang boleh berlaku. Ini adalah untuk renungan kita bersama. Kadang-kadang bila benda tak jadi, kita tak tahu itu ada possibility ataupun kemungkinan yang boleh berlaku. Baiklah,
kita terus sahaja bersama dengan Dr. Yap, pakar pediatrik kita bersama dengan kita pada hari ini. Doktor, kita mungkin nak sentuh juga antara perkara-perkara yang sering kali berlaku yang tidak dapat dielakkan adalah keadaan dalam rumah itu, persekitaran ataupun penggunaan elektronik. Kan? Macam mana kita nak elakkan penggunaan elektronik, semestinya semua keluarga menggunakannya. Dari sudut keselamatan dan kemungkinan bahaya yang boleh berlaku. Apa yang doktor boleh kongsikan bersama dengan kami? Okay, so sekarang ni kita dalam zaman yang memang banyak guna gadget. So daripada bukan saja ibu bapa, even anak pun terdedah dengan tu. Jadi untuk gadget-gadget ni semua ada risiko untuk macam ada short circuit. Kan, short circuit tu itu akan menyebabkan luka, terbakar, melecur dan sebagainya. Jadi ibu bapa kena peka, especially kalau you nak bagi kepada kanak-kanak, you kena tengok perkembangan dari segi umur dia. Ada yang umur yang sesuai yang bila you bagi yang gadget yang elektrik tu kena diberi dan memang kena di bawah penilaian sepenuh masa, kan. So yang untuk budak-budak yang kecil, kadang-kadang bila you charge you punya phone ataupun laptop dan sebagainya, kita memang ada banyak soket-soket tu. Jadi soket tu kalau masa tengah charge tu memang kena pastikan anak tu tak pergilah macam yang budak-budak kecil tu nak masuk dalam mulut dan gigitkan yang dawai tu. Dan keduanya ialah bila dah tak guna, banyak yang soket point kita tu memang dibiarkan. So budak-budak kecil tu dia selain daripada perasaan ingin tahu, selain daripada masuk mulut, dia akan guna jari dia untuk masuk ke socket point. Dan ini yang boleh menyebabkan dia akan ada masalah macam kena renjatan elektrik. Renjatan elektrik tu bukan sekadar kebakaran, boleh juga sampai macam ada kerosakan dari segi organ seperti jantung. Jadi ibu bapa yang first thing ialah tak boleh leka. Kena sentiasa pantau dan menyelia sepanjang masa. Tak boleh kata sekelip mata. Budak-budak tu masa yang sekelip mata lah, itulah masa dia akan berlaku kecederaan. Ya. Doktor, yang mencabarnya macam situasi yang saya pernah alami bawah setahun ataupun bawah 2 tahun ni, semua benda nak masuk mulut kan. Kadang-kadang itu adalah perkembangan ataupun milestone mereka. Tapi dalam masa yang sama, boleh juga berlaku kecederaan, boleh juga berlaku kemalangan. Macam tadi doktor ada kongsikan, antara yang berlaku selalunya adalah kebakaran. Kadang-kadang kita tak perasan. Apa perkara pertama yang kita perlu lakukan jika kebakaran maupun kecil ataupun kebakaran besar yang boleh berlaku dalam rumah? Okay. So, bila kebakaran tu, dia ada kecil atau besar, adakah dia ada api yang di atas baju anak-anak ke ataupun tidak. So sekiranya yang ada kebakaran masih ada api yang menyala di atas baju, yang konsep yang pertama ialah yang selalu kita panggil stop, drop and roll. Bila kita buat tu, kalau saya translate kepada bahasa Melayu, maksudnya kita henti dan baring dan guling. Ini akan kita akan stopkan api itu terus menyala. Itu yang first. Okay. Jangan sekali tu bila ada kebakaran pada manusia tu digunakan macam kain selimut. So bahan-bahan yang selimut tu mungkin dia pun senang nak dibakar ataupun bila dia bakar dia lebur, dia lekat pada takut lagi berebak. Yang lebih teruk. Jadi itu yang first. Tapi katakan tak ada api yang menyala, yang pertama sekali ialah bawa budak tu, kalau dia tak ada masalah dari segi pernafasan, masih sedar, bawa dia pilih air dan gunakan air yang mengalir untuk mengalir di kawasan yang luka sehingga lebih kurang 20 minit. Ini akan satunya kurangkan suhu haba tu, jadi kawasan yang terbakar tu akan lebih kecil. Kedua, dia akan kurangkan kesakitan. Okey. Ya. Doktor, ada setengah kita dulu-dulu kan mak-mak kita terus letak ubat gigi di bahagian tangan kalau ada melecur, terpegang air panas, kena minyak ke dan sebagainya. Macam mana tu doktor? Ya, saya sering nampak banyak ibu bapa akan datang bukan saja ubat gigi, minyak masak, apa lagi minyak gamat dan sebagainya. So ini adalah tindakan yang tidak betul
Di mana sebab yang kadang-kadang macam krim, lotion ataupun yang bahan tu akan memerangkapkan haba dan terus bakarkan kawasan tu. Jadi kawasan yang luka tu mungkin akan jadi lebih besar. Jadi janganlah guna yang bahan-bahan yang macam ketua yang orang tua bagi tu, tapi untuk mengalir ke air selama 20 minit. Okey, itu dia. Ada beberapa degree burn juga kan? First degree burn, second degree burn dan third degree burn. Itu anda boleh kaji sendiri macam-macam kat mana-mana semua ada sumbernya. Baik Dr. Yap, kita nak rehat seketika. Boleh Dr. Yap? Penonton-penonton Hello Doktor, kita nak rehat sekejap. Kembali selepas ini dalam Hello Doktor. Bagi penghidap diabetes, keseimbangan nutrisi yang betul merupakan keutamaan bagi mereka. Formula khusus diabetes seperti Glucerna dapat membantu pengurusan diabetes dan menyediakan pemakanan seimbang untuk mereka yang mengalami diabetes. Itu dia antara yang kita boleh tahu. Inilah antara solusinya jika anda merupakan penghidap diabetes. Okey, kita kembali membincangkan topik kita pada hari ini dalam Hello Doktor. Selamatkah anak-anak anda di rumah? Jadi pastinya kita bermain dengan pelbagai persoalan kerana semua tempat ataupun semua situasi boleh datangnya bahaya. Jadi kita kena cakna, kita kena prihatin. Seperti mana yang Dr. Yap Xiao Ling kongsikan bersama dengan kita tadi. Kali ini kita nak sentuh pula tentang susun atur di dapur. Kadang-kadang doktor, kita nak memastikan anak-anak kita tahu tentang practical life kan. Sekarang ini memudahkan mereka untuk membina confidence dalam diri mereka. Kita kena juga libatkan anak-anak kita dalam dari segi perkembangan kita. Menggunakan elektrik, menggunakan oven, menggunakan pilih air dan sebagainya. Tapi macam mana doktor kita nak letakkan tanda paras itu merupakan bahaya yang boleh berlaku dan ini selamat? Okey, jadi saya rasa pertama sekali daripada dia kecil, tak kira berapa umur dia, parents kena didik anak dia di mana dapur tu ialah kawasan yang bahaya. Itu yang first. Lepas tu bila dia punya perkembangan sudah pada tahap let's say lebih kurang 5 tahun dan sebagainya, you nak suruh dia bantu, jadi you kenalah tahu apa tu bahaya pada anak kamu dengan apa yang okey. Jadi mula-mula mungkin dia nak tolong you menggaulkan macam tepung ke dan sebagainya, itu selamat. Jadi benda-benda macam yang tajam, pisau, okey, ataupun yang you nak gunakan api, itu memang kena di bawah penyelaan 100%. Tak boleh katakan okey 8 tahun dia sudah faham, you sudah pernah ajar dia sudah tahu apa tu bahaya. Jadi tapi yang first thing ialah semasa tuan-tuan atau puan-puan yang tengah nak masak tu, especially untuk budak-budak yang lagi kecil tu, you kena ajar dia tempat dapur tu bukan tempat bermain. Itu yang first. Kedua, ibu bapa tak bolehlah kena macam kena macam banyak distraction, macam gunakan phone ke, laptop ke di dalam dapur supaya you perihatin anak kamu dah masuk ke dalam dapur. Okey. Ketiganya, barang-barang macam yang tajam semua tu memang kena simpan di tempat yang dia tak boleh capai. Kalau yang you tak ada pilihan lain, katakan laci kamu memang ialah paras yang dia senang nak capai, you kena belikan yang macam lock yang untuk supaya dia selamat untuk supaya tak boleh buka laci sendiri. Kalau you tengah masak tu kan, benda-benda macam api tu memang you kena make sure periuk tu dia punya handle tu memang ke arah dalam supaya dia tak capai. Okay, so dalam gambar aja yang nampak tu ialah yang you tengok ialah benda yang simple. Kalau katakan you tak ada duit untuk belikan benda yang mahal-mahal, dia guna satu kayu sahaja supaya budak tu tak boleh buka laci. Menarik ya.
Ya, jadi benda-benda yang sangat simple boleh digunakan. Tak payah kata bazirkan banyak duit untuk gunakan tu. Dan wire, mesin penceret elektrik tu, you kena pastikan supaya wire tu tidak macam senang dicapai. Dan masakan kamu tu kena letak di tengah-tengah meja di mana budak-budak yang baru nak start belajar tu tak pergi capai. Itu yang selalu kita sering nampak ialah dia lecur sebab dia lecur daripada sup ke atau kopi yang baru dibancuh oleh ibu bapa. Last sekali, especially untuk ibu bapa, kadang-kadang dia rasa lebih senang dia dukung anak dia kan dan masak kan. Itu pun adalah sangat bahaya. Kita memang nampak ada ibu bapa yang dia buat macam tu, budak tu lasak tiba-tiba dia sudah jatuh ke dalam tempat yang periuk yang di tengah masak tu. Ya betul. Kita tak boleh nak agak kan doktor, tindakan mereka ni kita tak boleh nak agak kan? Ya. Doktor, bagaimana kita nak ya silakan doktor. Apa. So sebenarnya banyak benda ni dia kena gunakan macam kita panggil common sense. Kadang-kadang dia untuk macam nak shortcut tu dan berfikir macam diri sendiri tu tak akan berlakulah kecederaan sebab you memang macam you memang berhati-hati, tapi kemalakan biasanya akan berlaku dalam sekelip mata sahaja. Okey doktor, macam mana kita nak didik anak-anak kita supaya dia peka dengan keadaan keselamatan ni? Okey, itu soalan yang baik. So dari segi first, dia kena didik manalah tempat yang sesuai untuk dia main. Manalah tempat yang ini bukan tempat untuk bermain. So macam katakan dapur, toilet, kan, balcony, ya, itulah kawasan yang bukan tempat untuk dia main. Okey, kalau tempat yang dia main tu at least ya, kalau you ada tempat macam ruang tetamu ke ataupun di bilik bacaan ke ataupun bilik yang biasanya dia tidur tu, itulah tempat yang sesuai. Itulah tempat yang untuk bermain. Tapi itu first. Second, kena berani nak cakap no kepada anak-anak. Sekarang punya ibu bapa kan dia sayang anak dia, dia kata oh banyak cakap no nanti pula tak baik semua tu. Tapi you kena tahu apa tu untuk cakap dengan dia no. Dan ketiga ialah macam saya kata, kena ada penyeliaan 100% lah. Itu kadang-kadang saya rasa susah lah kalau kata yang work from home tu. Tapi macam mana pun kena make sure anak tu selamat. Itu yang first objektif lah. Ya. Okey. Doktor, situasi di mana benda-benda yang simple, benda-benda yang kita tak perasan pun itu boleh terjadi, tapi sering kali terjadi. Contohnya macam anak kita tersepit pintu, sama ada pintu kereta ke, pintu di rumah, kadang-kadang semua benda-benda tu tak perasan. Tapi itulah yang sering kali berlaku, doktor. Bagaimana kita nak elakkan keadaan itu boleh berlaku dan juga kecanaan kita? Okey, so macam pintu tu tersepit tu itu agak seringlah kita nampak. So untuk budak-budak yang kecil sebenarnya dia juga ada yang childproof lock supaya budak-budak tu tak boleh buka pintu sendiri. Kalau katakan budak yang lebih besar, dia pun kira macam kena under supervision lah. So maksudnya semasa budak tu keluar, pintu tu jangan biarlah dia yang tutup, ibu bapa yang tutup. Sehingga dia lebih besar, dia faham dan you kena juga terang kepada anak kamu, okey kalau tersepit tangan tu dia akan sakit semua tu supaya dia faham dan mungkin yang first few times tu you memang kena bagi arahan lah. Okey, semasa nak tutup tu tangan satu lagi memang kena simpan di belakang ke supaya dia bila tutup tu dia takkan tersepit. Okey, doktor, saya selalu dengar perkataan ini, tak apa biar jatuh, anak kena rasa sakit, anak kena rasa, itu baru boleh bina kekuatan dalam diri dia. Apa sebenarnya persepsi yang kita perlu ada? Adakah betul mentaliti ni ibu bapa perlu ada, doktor? Okey, betul. So sekarang ni ialah antara kita tak nak dia cedera parah dengan yang untuk supaya dia belajar apa tu bahaya. Dia kena diseimbangkan. Kalau you kata untuk budak yang di mana perkembangan dia belum faham lagi setakat itu, katakan contoh umur 2 tahun, you kata tak apalah biar dia jatuh dari balcony tu lain daripada jatuh di taman permainan, kan? So bagi saya ialah setiap benda tu dia ada tahap dia sendiri. So by the time dia reach milestone tu, kalau you kata dia jatuh masa dia main di taman permainan ke, yang di mana dia ada luka ringan tu, itu okey. Itu
memang supaya dia belajar apa yang sepatutnya untuk dia punya umur. Tapi bukan kata biarkan dia untuk jatuh daripada mana-mana. Doktor, ada tak kes-kes pelik yang doktor kendalikan saban hari yang tak pernah terfikir pun ianya boleh berlaku tapi boleh mencederakan anak-anak, doktor? Banyak. Paling pelik mungkin boleh dikongsikan, doktor? Kita ada budak besar juga, dia main tombol, mungkin dia nak jadi mekanik kot. So dia cuba buka tombol pintu, lepas tu dia masukkan jari dalam tombol tu, jadi dia tersepit dan tak boleh keluarkan sampai kena bomba untuk bukakan. Kita pernah ada yang macam tu. Yang kita selalu tengok mungkin ibu bapa tak rasa ialah something yang boleh berlaku, di mana budak-budak kecil dia masukkan jari ke dalam yang celah-celah yang kipas. Kipas yang pusing tu kan, dia masukkan jari. So ya baru juga ada berlaku macam ni. Ada yang nak jadi Spiderman pun ada, dia cuba nak panjat turun daripada balcony pun ada, lepas tu dia jatuh. Jadi kita ada banyak yang pelik. Kadang-kadang lepas dia tengok TV kan, dia ingat dia Spiderman. So dia pun ada berlaku macam tu juga. So kita ada banyak yang jenis kes-kes macam ni yang sangat-sangat pelik lah. Tapi bagi kita budak-budak tu apa yang kita rasa luar jangkaan pun dia boleh buat. Kan kadang-kadang kita tak boleh nak predict, kita tak boleh nak ramal apa tindakan mereka ni. Doktor, pastinya doktor sangat dekat dengan ibu bapa. Setiap hari memberikan nasihat kepada ibu bapa. Apa yang secara generalnya kita perlu tahu, doktor, dari sudut keselamatan dan memastikan kita sentiasa berada dalam tahap prihatin dan juga peka ni? So bagi saya, first ialah kena tahu tentang perkembangan atau milestone budak yang anak you lah, di mana apa yang dia boleh buat tu, even katakan 3 bulan baru menyarap, bagi ibu bapa tu dia kata dia tak akan jatuh dari katil. Kita selalu nampak yang kes-kes macam ni, bila dia letak selepas mandi, dia nak pergi untuk ambil baju anak tu, terus dia jatuh. Selalu sering berlaku macam ni. So milestone anak tu penting. Keduanya ialah walaupun tuan-puan pun sangat sibuk, kadang-kadang letih, tapi kena sentiasa prihatin, especially bila anak you ada masa dia tak tidur lah. Ketiga ialah supaya persekitaran rumah kena check, make sure socket point semua tu, kalau boleh ada socket point cover, belikan itu murah sahaja. Make sure kalau yang berkemampuan, memang you boleh belikan macam yang guard rail tu, untuk supaya pastikan dia tak masuk ke dalam dapur. Kalau siapa yang ada tangga tu boleh guna yang guard rail tu kan. So benda-benda macam ni sangat penting, dan tempat yang panas tu make sure semua tu dia ataupun memang dia tak boleh capai. Benda yang tajam kena simpan di tempat yang tinggi. Ubat-ubatan jangan lupa, even bahan-bahan pencuci rumah. Semua doktor, tu kadang-kadang ada yang tertelan duit shilling, doktor. Tertelan guli. Yes. Betul. Itu sebenarnya sangat penting. Itu selalu kita tengok, telan Lego, telan shilling. Tapi yang paling bahaya ada dua. Dua yang paling bahaya itu ialah magnet dengan yang bateri yang nama button bateri tu. Kalau yang biasanya tertelan, dia tak tercekik, biasanya benda-benda halus tu dia memang akan terkeluar. Tapi button bateri tu sangat bahaya, sebab bateri tu dia akan keluar current elektrik, dan di mana dia boleh menyebabkan bakar di saluran pemakanan ataupun usus, dan ini boleh bahaya pada nyawa. Kedua ialah magnet. Ada sekarang ni kan ada jual magnet yang kecil-kecil tu, micromagnet, yang di mana boleh buat benda yang bagus. So budak besar yang ada, tapi budak yang dia punya adik kecil tu yang selalu akan masuk benda dalam mulut tu akan telan. Bila you telan 2-3 tu, dia boleh lekat pada usus dan boleh melukakan usus dengan menyebabkan kejeraan yang serius. So doktor, itu sangat-sangat penting. Itu dia. Doktor, terima kasih banyak-banyak. Secara ringkasnya, apa yang kita mungkin doktor sendiri boleh konklusikan kepada kita semua? Secara ringkasnya, doktor, silakan.
Okey. So secara ringkas kena selalu peka di persekitaran semasa anak you bangun. Keduanya ialah kena make sure ada peti pertolongan cemas di rumah supaya you boleh tolong buat tindakan awal di kita rumah. kan. Ya, tindakan awal. Ketiga ialah belajarlah CPR. Itu sangat penting untuk selamatkan nyawa tak kisah kecil ataupun sampai tua. Itu dia. Baik. Terima kasih banyak-banyak Dr. Yap Xiao Ling bersama dengan kita pada hari ini, pakar pediatrik, Perubatan Kecemasan Pediatrik, Hospital Tunku Azizah, Hospital Wanita dan Kanak-Kanak Kuala Lumpur. Doktor, terima kasih. Stay safe, jaga diri doktor. Bye-bye. Bye-bye. Okey, You stay itu dia. safe too. Okey, baiklah. Kita dah sampai ke penghujung rancangan. Terima kasih banyak-banyak kerana anda bersama dengan kami selama 1 jam. Saya Anim Izzati. Kita jumpa lagi lain hari. Assalamualaikum.